Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Kalau korang baru dekat channel aku, hai, nama aku Syafinas. Untuk video kali ni, aku nak bercerita dengan korang pasal kes Rauda Atif, iaitu seorang model dari Maldives yang telah mendapat julukan nama The Girl with the Blue Eyes yang malangnya ditemui mati di kediaman pelajarnya di Bangladesh. Pihak polis mengklasifikasikan kematian Rauda sebagai kes bunuh diri, tetapi keluarga Rauda membantah keras kerana terlalu banyak bukti yang menunjukkan mungkin Rauda ni telah dibunuh. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal kes Rauda Atif, teruskan menonton. Rauda Atif dilahirkan pada 18 Mei 1996 di Maldives. Rauda menjadi terkenal di Maldives pada tahun 2014 setelah gambarnya menjadi viral di social media di negara tersebut. Pada masa itu, Rauda mendapat julukan nama The Girl with the Blue Eyes. Rauda ni bukan saja seorang yang mempunyai rupa paras yang cantik, tetapi dia juga seorang yang bijak dan berpelajaran tinggi. Pada tahun 2016, Rauda telah menerima beasiswa dari kerajaan Maldives untuk melanjutkan pelajarannya dalam bidang perubatan di Islami Bank Medical College di Rajshahi, Bangladesh. Semasa Rauda berada di Bangladesh untuk melanjutkan pelajaran dia, Rauda menerima banyak tentangan dari komuniti sekeliling dia, termasuk pelajar kolej sendiri, kerana kerjaya Rauda sebagai seorang model dianggap tak patuh syariah. Selain daripada itu, rupa paras Rauda yang unik yang menjadi perhatian orang juga tidak disenangi oleh orang di sekeliling Rauda pada masa itu. Pada tengah hari 29 Mac 2017, seorang kawan kepada Rauda ni iaitu Sirat Parvin Muhammad pergi ke bilik Rauda setelah dia tak dapat menghubungi Rauda sepanjang hari. Jadi sampai je depan pintu, Sirat ni dia ketuklah pintu bilik Rauda tu. Dia ketuk punya ketuk, tak ada orang jawab. Kemudian Sirat ni pun cuba untuk mengintai ke dalam bilik Rauda dari celahan antara pintu. Pintu bilik dom dia tu macam dua pintu tutup macam tu kan. Jadi bila pintu tu bertutup, dia ada gap dekat tengah tu. Jadi Sirat ni pun dia cubalah intai dari gap tu kan. Dari celah pintu tu, Sirat melihat Rauda tergantung di tengah-tengah bilik dengan sehelai skarf berwarna biru yang terjerut di leher dia. Masa tu Sirat pun menjeritlah, dan jeritan dia telah menarik perhatian semua pelajar-pelajar lain yang berada di hostel pada masa tu. Jadi bila pelajar-pelajar lain berkumpul depan pintu bilik, mereka pun cuba untuk memecahkan pintu supaya mereka dapat masuk ke dalam bilik Rauda. Tak lama kemudian, polis pun sampai dan jenazah Rauda dibawa ke fakulti forensik yang terdapat di dalam kolej tu sendiri. Polis mengklasifikasikan kematian Rauda ni sebagai kes bunuh diri dan kes ditutup. Ayah kepada Rauda iaitu Muhammad Atif membangkang sekeras-kerasnya hasil siasatan polis terhadap kematian anaknya. Muhammad Atif ialah seorang pakar forensik. Bila dia pergi dan tengok jenazah anak dia, berdasarkan kesan-kesan lebam dan kecederaan yang terdapat pada tubuh anak dia tu, dia tahu laporan kematian Rauda tak selari dengan semua bukti yang terdapat pada badan Rauda pada masa tu. Selain daripada itu, Muhammad Atif juga mempersoalkan prosedur siasatan kematian Rauda yang sangat selekeh. Bukti utama yang bercanggah ialah kesan jerutan yang terdapat pada leher jenazah Rauda. Berdasarkan pengalaman Muhammad Atif dalam bidang forensik, Muhammad Atif yakin Rauda dijerut dengan tali pinggang dan bukannya dengan skarf. Selain itu, terdapat juga kesan lebam berbentuk jari seperti leher Rauda telah dicekik, di mana kesan lebam tu berbentuk 4 jari di sebelah kiri dan 1 ibu jari di sebelah kanan. Ada juga kesan lebam pada pergelangan tangan Rauda sendiri, dan kesan-kesan ni tak sepatutnya muncul jika Rauda menamatkan nyawanya sendiri. Macam yang aku cakap tadi, ayah Rauda juga mempersoalkan kenapa dari awal lagi siasatan kematian Rauda tak dijalankan mengikut prosedur. Polis tiba di bilik hostel Rauda bersama-sama dengan kru media, dan ini tak sepatutnya berlaku kerana ia mengganggu tempat kejadian atau contamination of crime scene. Selain daripada itu, siapa yang pandai-pandai turunkan mayat Rauda dari siling? Menurut polis, apabila mereka sampai, mayat Rauda telah diturunkan dan dibaringkan di atas katil dia. Kita tahu yang Rauda ialah seorang pelajar di fakulti perubatan, dan sebagai pelajar kolej medical, mereka sepatutnya tahu yang mereka tak sepatutnya sentuh mayat sampai polis datang dan uruskan. Bukti lain yang terdapat dalam bilik Rauda ialah terdapat kesan pergelutan di dalam bilik Rauda. Kaca di meja makan Rauda pecah, dan selain daripada itu, cermin pada almari baju Rauda juga pecah.
Kalau ikutkan cerita pelajar-pelajar dan warden yang mula-mula menemui jenazah Rauda, mereka mendakwa yang mereka telah memecahkan pintu hostel dia untuk masuk ke dalam. Tapi tiada kesan pecah masuk pada pintu bilik Rauda. Selain daripada tu, ada juga makanan yang belum siap dimasak di dapur bilik dia. Dalam bilik dia tu dia adalah satu corner kecil, dia letak dapur elektrik tu kan. Lepas tu dekat sebelah dapur tu ada papan potong, dan atas papan potong tu masih ada bahan masakan. Macam dia tengah masak tapi dia terpaksa berhenti tiba-tiba sebab sesuatu berlaku. Muhammad Atif juga mempersoalkan kenapa pihak polis nak cepat-cepat tutup kes Rauda Atif sampai mereka membuat postmortem ke atas mayat anaknya tanpa menunggu konsen dari pihak ibu bapa. Muhammad Atif juga cakap bila dia tanya polis kalau anak dia bunuh diri, kenapa ada kesan macam yang aku cakap tadi, ada lebam macam bekas kena cekik dekat leher dia, lepas tu pergelangan tangan dia pun ada lebam. Pihak polis boleh cakap itu tanda lahir dia, which is ridiculous sebab itu ayah dia. Takkanlah ayah dia tak tahu tanda lahir pada anak dia kan. Rauda pernah bagi tahu dekat family dia yang kehadiran dia dirasyahi tak berapa disenangi oleh komuniti setempat disebabkan oleh hobi dan kerjaya dia sebagai seorang model, terutamanya selepas Rauda menghiasi majalah Vogue India pada Oktober 2016. Selain daripada itu, seminggu sebelum kematian Rauda, dia ada bagi tahu mak dia yang kawan dia tadi tu, Sirat Parvin Muhammad, ada memasukkan ubat tidur ke dalam jus dia. Untuk apa, Rauda sendiri pun tak tahu. Tapi itulah yang dia bagi tahu pada mak dia. Ayah Rauda percaya yang Sirat menyembunyikan sesuatu sebab dia orang terakhir yang melihat Rauda masa dia masih hidup, dan dia orang pertama yang jumpa mayat Rauda. Motif lain yang mungkin menjadi punca pada pembunuhan Rauda ni ialah kejayanya sebagai model yang tak berapa Islamik telah menyebabkan dia menjadi sasaran puak pelampau yang dah ada network sampai ke dalam kolej. Seminggu sebelum kematian Rauda, polis tempatan ada menahan 29 pelajar kerana kaitan mereka dengan puak pelampau tersebut. Okey, tadi tu semua ialah persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Muhammad Atif atas kes anaknya. Di sebelah pihak polis Bangladesh pula, mereka menyatakan dari hasil siasatan, mereka yakin motif Rauda membunuh dirinya ialah atas kerana putus cinta. Selepas Rauda dapat tahu yang boyfriend dia curang dekat dia, mereka telah membuka semua mesej-mesej Rauda di telefon bimbitnya dan di akaun media sosial Rauda, dan mereka percaya bahawa Rauda telah membunuh diri kerana tidak dapat menerima perbuatan teman lakinya. Banyak juga pihak yang menuding jari terhadap kawan Rauda iaitu Sirat Parvin Muhammad sebab sehari selepas kematian Rauda, Sirat telah blok akaun Instagram Rauda. Personally, aku tak nak tuduh Sirat Parvin ni sebab tak ada bukti kukuh yang menunjukkan dia yang telah melakukan sesuatu. Tapi aku setuju dengan apa yang Muhammad Atif cakap. Sirat Parvin sekurang-kurangnya dia tahu sesuatu, tapi mungkin dia tak berani nak cakap, mungkin dia tak berani nak buka mulut sebab dia dah tengok sendiri kawan dia sampai mati. By the way, aku lupa nak cakap yang Sirat Parvin Muhammad ni adalah pelajar yang berasal dari Pakistan. Dia dekat college tu jauh daripada family, sorang-sorang dekat negara asing. She just want to complete her study. Mungkin dia takut nak buka mulut sebab dia tak nak end up macam Rauda kan. So itu saja semua info pasal kes Rauda Atif. Apa pendapat korang dengan kes ni? Aku sendiri sebenarnya confused juga bila aku baca pasal kes ni sebab bagi aku it points to so many different direction. Banyak sangat clue-clue yang bercanggah. Tapi macam yang Muhammad Atif cakap, siasatan kes ni memang sangat sloppy. Part tu memang aku setuju. Memang tak patutlah polis pergi tempat kejadian bawa dengan media sekali. Lepas tu pelajar-pelajar college tu pandai-pandai usik crime scene. Alright guys, that's it for this video. Thank you so much for watching. Kalau korang suka dengan video ni, please click like. Tinggalkan komen korang dekat bawah. Mungkin aku ada tertinggal apa-apa detail pasal kes ni. Please subscribe to my channel sebab ia membantu untuk channel aku berkembang. I will see you on my next video. Bye. Motif lain yang mungkin menjadi punca pembunuhan Rauda, bulu kucing tu.